Salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Ramli. Kami dari kumpulan 5 yang terdiri daripada saya sendiri bersama dengan ahli yang lain yaitu Fendi, Ahazia, Muhammad Sazali dan Muhammad Izzat akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk faktor-faktor yang membawa kepada penubuhan Pakatan Amerika Syarikat Korea Selatan pada tahun 1953. Pakatan Amerika Syarikat Korea Selatan merupakan salah satu pakatan yang sudah lama diwujudkan dan masih bertahan sehingga kini. Jika kita melihat dalam hubungan ataupun pakatan antara kedua-dua kuasa ini, pembentukan pakatan antara dua buah pihak ini sudah tentu didorong oleh kepentingan yang sama, yaitu ingin mendapatkan kuasa dan juga mahu mewujudkan keseimbangan kuasa. Sememangnya, asas kepada pembentukan pakatan antara dua buah kuasa ini bertitik tolak daripada perang dingin dan juga tindakan ketenteraan yang dilakukan bersama dalam usaha membendung perluasan pengaruh komunis. Hal ini adalah selaras seperti yang telah disebut oleh Han pada tahun 1983 dalam tulisannya. Perkara ini juga didorong oleh konflik dan serangan rentas sempadan yang memuncak apabila tentera Korea Utara menyerang Korea Selatan pada 25 Jun 1950. Dan insiden ini telah membawa kepada penglibatan Amerika Syarikat secara langsung, di mana Amerika Syarikat dan tenteranya yang besar telah melibatkan diri dalam insiden ini. Hubungan antara Korea Selatan dan juga Amerika Syarikat kemudian kita dapat lihat diterjemahkan melalui kesepakatan untuk menandatangani sebuah perjanjian yang dikenali sebagai United States Korea Mutual Defense Treaty 1953. Umumnya, perjanjian tersebut mengandungi beberapa artikel atau perkara yang mana memberi jaminan terhadap keselamatan kedua-dua buah negara, khususnya Korea sendiri. Kita dapat melihat melalui perjanjian yang telah ditandatangani ini, kita melihat bahwa sekiranya berlaku serangan dan ancaman dari luar, maka kedua-dua pihak haruslah memberikan komitmen untuk mengambil tindakan secara bersama dalam usaha memerangi ancaman. Bagi melaksanakan perkara ini, Republik Korea membenarkan tentera Amerika Syarikat untuk ditempatkan di sekitar kawasan dan wilayah milik Korea. Ini adalah menurut Kim pada tahun 1983. Ekoran daripada pembentukan pakatan ini kita juga dapat melihat pembangunan dan kelangsungan hidup Korea selepas perang Korea dapat dinilai melalui beberapa indikator penting seperti peningkatan ekonomi dan pemerkasaan ketenteraan. Menurut Sung Ju pada tahun 1980, motif utama Amerika Syarikat membentuk pakatan adalah untuk memeriksa dan mengintai perluasan kuasa oleh Soviet dan China di kawasan Asia Timur, manakala Korea pula mahu mengelakkan pencerobohan oleh Korea Utara. Berdasarkan kepada hal ini, kita dapat melakukan penilaian bahwa pakatan yang terbentuk antara kedua-dua kuasa ini cenderung kepada pemerkasaan keselamatan. Mereka mahu meminimumkan keberangkalian untuk diserang dan meningkatkan kekuatan ketenteraan sebelum berlaku serangan pada masa hadapan. Ekoran daripada pembentukan pakatan ini, maka kita dapat munculkan beberapa tanda tanya atau persoalan mengenai faktor dan elemen yang mendorong kepada pembentukan pakatan antara Amerika Syarikat dan Korea Selatan. Dalam pembentangan ini, faktor-faktor pembentukan pakatan Amerika Syarikat dan Korea Selatan
pada tahun 1953 akan diperincikan bagi membantu kita memahami rasional kedua-dua pihak mengambil keputusan memilih melakukan pakatan bersama. Oke, baiklah. Antara faktor yang membawa kepada penubuhan Pakatan Amerika Serikat dengan Korea Selatan pada tahun 1953 adalah mengukuhkan dasar keselamatan Amerika di rantau Asia Pasifik. Kerjasama dan pakatan yang dibentuk ini adalah bersifat bilateral karena Amerika Serikat sebagai kuasa besar ataupun great power akan mendapat kuasa yang lebih kuat dalam membuat keputusan berbanding dengan Korea Selatan sebagai kuasa kecil yang lemah ataupun small power. Seterusnya, dalam pengukuhan dasar keselamatan ini juga, Amerika berkuasa dalam membuat keputusan ketenteraan. Hal ini karena kuasa lemah terpaksa akur kepada keputusan kuasa yang lebih besar dalam keputusan ketenteraan berasaskan kepada beberapa faktor yang terdapat di rantau timur laut dan semenanjung Korea. Antara faktor tersebut adalah mengalami ancaman luar, di mana Korea Selatan menghadapi ancaman daripada komunis Korea Utara. Dan yang kedua adalah struktur kuasa yang bersifat asimetris, yaitu tidak mempunyai kekuatan yang sama. Jelas kita lihat bahwa Korea Selatan tidak menyamai kekuatan Amerika Serikat. Dan ketiga adalah ketakutan perangkap. Ini juga mendorong Amerika Serikat untuk membentuk pakatan yang bersifat bilateral dengan Korea Selatan. Karena untuk mengawal Korea Selatan daripada melakukan sebarang tindakan agresif yang boleh memerangkap Amerika Serikat ke dalam konflik yang berbahaya. Dan seterusnya adalah Amerika akan lebih mendominasi rantau Asia Pasifik berbanding dengan China dan Soviet Union. Hal ini karena pakatan yang bersifat bilateral ini menjadikan penguasaan Amerika Serikat di Asia Pasifik lebih mendominasi berbanding dengan China dan Soviet Union. Dengan kata lain, Amerika Serikat akan lebih mudah untuk meluaskan pengaruhnya di rantau Asia Pasifik dengan memanfaatkan negara sekutunya yang terdapat di rantau Asia Pasifik seperti Korea Selatan. Daripada faktor ini, terdapat juga impak dasar keselamatan Amerika ini kepada Korea Selatan, di mana kedudukan pertahanan serta kelengkapan tentara Korea Selatan lebih menjamin sepenuhnya yang pihak Korea Selatan akan selamat daripada dicerobohi oleh komunis Korea Utara, karena Amerika akan membantu dalam kelengkapan senjata dan perkhidmatan ketenteraan. Yang kedua adalah Korea Selatan perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu daripada Amerika dalam membuat segala tindakan, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Tujuan ini adalah untuk memastikan tindakan Korea Selatan tidak mengancam keselamatan Amerika
di rantau Asia Pasifik. Dengan kata lain, segala tindakan yang dilakukan oleh Korea Selatan perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu daripada Amerika Syarikat. Boleh kita lihat di mana melalui faktor ini, Pakatan Amerika Serikat dan Korea Selatan pada tahun 1953 mempunyai impak positif kepada Amerika Serikat dan juga kepada Korea Selatan, tetapi lebih mendominasi kepada Amerika Syarikat. Demikian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Pada bahagian saya, kita dapat lihat di sini adanya pengawalan tindakan terhadap komunis Soviet Union yang telah dilakukan oleh WIC di Eisenhower pada waktu itu. Seperti mana yang diketahui, Eisenhower telah melakukan tindakan dalam pengawalan pengaruh Soviet Union waktu itu adalah untuk menjaga kepentingan jalinan Pakatan Amerika Syarikat dengan negara Asia sekaligus. Secara tidak langsung, perkara ini dapat memperlihatkan adanya revolusi yang turut memberikan kesan kepada negara di seluruh dunia, khususnya terhadap pakatan yang dilakukan oleh Amerika dalam aspek pembangunan, pertahanan, dan ketenteraan, seperti mana yang berlaku terhadap pakatan Amerika Syarikat dan Korea Selatan pada waktu itu. Walau bagaimanapun, jika dapat dilihat, perkara ini turut mempamerkan yang mana pengaruh Soviet Union masa itu agak tidak berlebihan dalam melakukan pengaruh. Tambahan pula, pengaruh yang dilakukan oleh Soviet Union akan tercetus sekiranya mereka menggunakan kekerasan sehingga mampu mencetuskan peperangan yang besar terhadap Amerika Syarikat, yang mana pakatan yang dilakukan oleh Korea Selatan. Hal ini berlaku karena dalam usaha Amerika Syarikat melakukan pakatan dengan beberapa buah negara di Asia Tenggara, mereka juga turut mengamalkan dasar terhadap keselamatan, yang mana Eisenhower turut melakukannya dengan sebab untuk pembenterasan pengaruh ideologi dan sosialis masa itu. Justru itu, perjanjian yang dilakukan adalah menjurus kepada pengawalan terhadap pengaruh Soviet Union, yang mana hal ini semakin serius apabila usaha perluasan ideologi Soviet Union terhadap Korea Selatan pada waktu itu semakin jelas pengaruhnya terhadap produk Korea Selatan, sehingga kan gencatan senjata telah diumumkan atas dasar berlakunya faktor komunis menyebarkan ideologi mereka masa itu. Selain itu, jika dapat dilihat, tindakan yang dilakukan oleh Eisenhower waktu itu telah memperlihatkan Amerika Syarikat akan memainkan peranan yang penting dalam pakatan yang ditumpukan melalui berbagai negara, yang mana hal tersebut melibatkan Korea Selatan, Jepun, dan Taiwan masa itu. Hal ini berlaku karena negara-negara tersebut adalah merupakan tumpuan utama komunis dalam menyebarkan ideologi mereka, agar pakatan yang telah ditumpukan membawa kepada kehancuran, lalu kemungkinan besar akan tercetusnya perang dunia yang melibatkan kuasa-kuasa besar masa itu. Dalam pada masa yang sama, komunis Soviet Union juga telah berusaha untuk memberontak dalam usaha menyebarkan pengaruhnya melalui berbagai aspek utama, yaitu politik dalam pentadbiran, yang mana mereka mencoba untuk menggubal pemikiran ideologi yang dipengaruhi sehingga mampu membawa kepada tercetusnya peperangan dan sebagainya waktu itu. Namun begitu, perkara ini dapat dilihat lagi di mana negara-negara Asia, khususnya Korea Selatan pada tahun 1953 telah membawa mereka kepada memberikan bantuan kepada negara-negara yang baru mendapatkan kemerdekaan waktu itu, agar segala tindakan pengaruh komunis yang tidak dapat diperluaskan kuasa jajan mereka dan ideologi pemikiran yang cetek untuk menghancurkan sebuah negara tersebut. Tambahan pula, ideologi komunis masa itu jelas terlihat di mana mereka telah berkongsi ilmu dengan komunis Cina. Seperti mana yang diketahui, Cina kurang dalam menjalinkan hubungan persahabatan dengan negara lain dalam membentuk sesebuah negara pakatan, sehingga mereka ingin mendirikan negara komunis sendiri dalam usaha menyebarkan pengaruh mereka dalam pakatan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat, khususnya Korea Selatan masa itu. Sungguh pun begitu, Korea Selatan telah membawa kepada
ada ketidakselaluan dengan Jepun waktu itu, di mana setelah habisnya Perang Dunia Kedua, Jepun dan Korea Selatan adalah merupakan satu pakatan yang telah dilakukan melalui Amerika Syarikat masa itu. Sekaligus kedua negara pakatan tersebut mempunyai musuh yang sama dari segi ideologi dan sosialis terhadap musuh Soviet Union, Korea Utara dan Komunis Cina waktu itu, yang mana negara-negara tersebut merupakan negara yang tidak menyokong pakatan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat, sehingga Eisenhower semakin giat dalam memastikan musuh pengaruh ideologi tersebut akan dikawal dengan ketat semasa pemerintahannya sebagai Presiden Amerika pada tahun 1993 hingga 1961 waktu itu. Antara sebab mengapa Amerika Syarikat bertindak mewujudkan pakatan berbentuk ketenteraan dengan Korea Selatan pada tahun 1993 adalah sebagai satu langkah untuk mengawal tindakan ataupun usaha ke arah penyatuan Korea oleh Presiden Korea Selatan pada ketika itu, iaitu Ri Syngman. Dalam konteks ini, kita melihat kepimpinan Ri Syngman yang juga dikenali sebagai Syngman Rhee ini mempunyai satu hasrat ataupun idea untuk mewujudkan sebuah Korea yang bersatu, iaitu dengan langkah menyatukan Korea Utara dengan Korea Selatan bagi membentuk suatu negara kesatuan ataupun unitary state yang melibatkan keseluruhan semenanjung Korea. Dalam hal ini, tindakan pewujudan tersebut adalah sedaya upaya untuk direalisasikan oleh beliau mengikut acuan pasaran ekonomi, di samping untuk beliau memperjuangkan satu demokrasi liberal. Pun begitu, beberapa sarjana telah merekodkan bahawa tindakan yang dilakukan ataupun langkah-langkah yang diwujudkan oleh Presiden Ri Syngman pada ketika itu hanyalah bersifat rhetorical politik ataupun survival politik semata-mata. Ini bagi memastikan kedudukan beliau sebagai Presiden Korea Selatan pada ketika itu kekal, teguh dan sukar untuk diganggu-gugat oleh pesaing-pesaing politiknya, khasnya daripada parti-parti di sebelah pembangkang pada ketika itu. Untuk mencapai aspirasi seperti itu yang dimaksudkan dengan penyatuan Korea, Presiden Ri Syngman bertindak untuk melakukan suatu langkah ketenteraan ke atas Korea Utara, dan ini semestinya dilakukan oleh beliau bagi mencapai usaha penyatuan Korea yang bersifat efektif. Pun begitu, tindakan yang dilakukan oleh Presiden Ri Syngman ini ternyata tidak digemari dan disukai oleh Amerika Syarikat pada dasarnya. Kita memahami bahawa Amerika Syarikat mempunyai satu polisi luar yang ingin memastikan ketika itu fahaman komunisme cuba untuk dihalang daripada tersebar luas ke seluruh dunia. Dan dalam konteks semenanjung Korea, sudah tentu Amerika Syarikat juga tidak ingin membenarkan fahaman seumpama itu berlarutan ataupun tersebar luas ke seluruh pelusuk di semenanjung Korea itu sendiri. Dan kita melihat dari sudut persaingan politik di dalam negara itu, ternyata Amerika Syarikat juga bertindak untuk menentang apa yang dilakukan oleh Presiden Ri Syngman. Kita memahami apabila Presiden Ri Syngman melaksanakan langkah unilateralisasi ataupun langkah ketenteraan ke atas Korea Selatan ini menyaksikan bahawa Amerika Syarikat tidak berupaya untuk mengawal setiap gerak-geri ketenteraan pada dasarnya, dan dengan kehadiran Ri Syngman ini sedikit sebanyak menjadi satu penghalang bagi idea Amerika Syarikat untuk direalisasikan. Oleh sebab itu, kita melihat Amerika Syarikat mula untuk memujuk Presiden Ri Syngman untuk menerima suatu bentuk perjanjian, iaitu berasaskan kepada pembentukan Pakatan Ketenteraan menjelang tahun 1993. Pembentukan perjanjian ini bukanlah satu yang mudah, kerana Presiden Ri Syngman ini juga seorang yang sangat oportunis, sangat bijaksana, dan beliau juga amat idealistik dalam mencapai impiannya. Dan kita melihat Presiden Ri Syngman mempunyai reaksi yang amat negatif pada peringkat awal pembentukan pakatan antara Amerika dan Korea ini. Ini dapat dizahirkan apabila Presiden tersebut mempunyai pendapat apabila Pakatan Korea dan Amerika ini terbentuk, sudah tentu hasratnya untuk bersatu ataupun melakukan impian atau penyatuan Korea itu sukar untuk direalisasikan. Dalam dimensi yang berbeza, kita melihat bagaimana Amerika Syarikat
sedikit demi sedikit, lama-kelamaan mereka juga menjadi semakin fed up, menjadi semakin sedikit muak dengan apa yang ditunjukkan reaksinya oleh Presiden Lee Hsien-loong. Dan menjelang awal tahun 1993, kita melihat bagaimana Presiden Amerika Syarikat ketika itu, iaitu Harry S. Truman, bertindak untuk mengancam kepimpinan Presiden Lee Hsien-loong dan Korea Selatan dengan melakukan ataupun menggunakan ancaman berbentuk langkah kesenteraan yang tertinggi ke atas Korea Selatan. Presiden Lee Hsien-loong ketika itu tidak mempunyai sebarang pilihan lain, memandangkan mereka sebuah negara yang amat lemah dari sudut pengaruh dan kuasa. Dan ini menyebabkan Presiden negara Republik tersebut terpaksa untuk menerima perjanjian berbentuk Pakatan Ketenteraan antara Amerika dan Korea pada tahun 1993. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izzat Hafiz bin Muhammad Misran dan saya akan membentangkan faktor yang seterusnya, yaitu serangan Korea Utara terhadap Korea Selatan. Pada 25 Jun 1950, Korea Utara telah melancarkan serangan mengejut ke atas Korea Selatan. Mereka percaya bahwa kesatuan Soviet telah menyokong pencerobohan itu. Selepas itu, Presiden Amerika Syarikat yaitu Harry Truman dan penasihatnya telah pun mengikuti dasar pembendungan mereka, yaitu dengan enggan membenarkan komunisme merebak ke mana-mana di dunia. Dalam tempo 2 hari selepas pencerobohan, Amerika Syarikat telah mengumpulkan Majelis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk mengisytiharkan sokongan kepada Korea Selatan. Gabungan PBB ini diketuai oleh Amerika telah dikerahkan ke Korea Selatan. Menjelang bulan Ogos, tentara Korea Utara berada di seluruh kawasan Korea Selatan kerana tentara Amerika hanya memegang perimeter pertahanan kecil di tenggara negara itu yang berhampiran dengan Busan. Walau bagaimanapun, pada bulan September di bawah arahan General Douglas MacArthur, Amerika Syarikat telah melancarkan serangan balas yang berani, termasuk pendaratan amfibia di wilayah yang dipegang oleh tentera Korea Utara di Incheon, yaitu di pantai barat Korea Selatan. Tidak lama kemudian, tentera Amerika Syarikat menghalau Korea Utara kembali ke sempadan pada Selari ke-38. Amerika Syarikat pada mulanya tidak mau terlibat dalam sebarang jenis pencerobohan. Mereka tidak mau terjerat dengan Korea Utara, apatah lagi China ataupun kesatuan Soviet. Tetapi peristiwa penting di pentas dunia ini menyebabkan Amerika Syarikat mengubah haluan. Pada 29 Ogos 1949, Soviet meletupkan bom atom pertama mereka, dan seorang ahli fizik yaitu Klaus Fuchs yang telah membantu Amerika Syarikat membina program bom atomnya telah membocorkan pelan tindakan bom atom yang bernama Fat Man kepada Soviet. Hal ini sekaligus menyebabkan pendedahan itu mencetuskan paranoia Perang Dingin. Kemudian pada 1 Oktober 1949, revolusioner komunis yaitu Mao Zedong mengumumkan penciptaan Republik Rakyat China berikutan kekalahan nasionalis China yang disokong Amerika Syarikat yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Kehilangan China adalah ungkapan yang digunakan oleh pengkritik Republikan terhadap pentadbiran Truman. Beribu-ribu tentera China telah dihantar untuk membantu Korea Utara. Mao Zedong ini berkeras untuk membantu sekutu Korea Utaranya. Dia mau meningkatkan prestige China dalam dunia komunis dengan apa yang dilihatnya sebagai membebaskan rakyat Korea Selatan daripada pemerintahan imperialis Amerika Syarikat. Hal ini sekaligus menampakkan lagi dengan jelas bahawa serangan Korea Utara ini terhadap Korea Selatan menyebabkan berlakunya Pakatan Amerika Syarikat dengan Korea Selatan pada tahun 1953. Secara keseluruhannya, pakatan antara Amerika Syarikat dan Korea Selatan dilihat sebagai langkah bagi membendung perluasan pengaruh komunis dan juga bagi memerkasakan keselamatan antara kedua-dua buah negara. Walau bagaimanapun, di sebalik tindakan ini, kita dapat melihat bahwa wujudnya keuntungan kepada kedua-dua pihak. Amerika Syarikat membentuk pakatan antara negaranya dan juga Korea Selatan untuk memeriksa dan mengintai perluasan kuasa oleh Soviet dan China di kawasan Asia Timur, manakala Korea pula mahu mengelakkan pencerobohan oleh Korea Utara. Ringkasnya, pakatan ini dibentuk
atas dasar bagi memerkasakan keselamatan.